A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam Yunar Channel untuk membincangkan cadangan jawapan untuk soalan-soalan bahagian penilaian bidang Al-Quran bagi tajuk Memahami Sunnatullah, buku teks Mika Islam tingkatan 4, muka surat 36. Secara keseluruhannya ada 9 soalan kaitan dengan tajuk ini. Bacaan ayat surah Al-Imran, maksud potongan ayat ada 6, sebab turun ayat, konsep sunnatullah, 2 kepentingan mengkaji dan meneliti sejarah umat terdahulu, 2 kesan memahami sunnatullah, kemudian 2 pengajaran ayat, dan diakhiri dengan 2 soalan kebat. Jadi teruskan menonton video ini sehingga ke akhirnya untuk sama-sama belajar memahami dan membuat ulang kaji untuk latihan bagi buku teks Mika Islam untuk tajuk Memahami Sunnatullah. Untuk makluman, pelajar dan penonton boleh klik sahaja timeline di bahagian description di bawah untuk terus go through kepada soalan-soalan. Contohnya, jika pelajar, jika penonton hendak melihat jawapan soalan ke-6, teruskan saja pergi ke timeline masa yang telah ditetapkan untuk soalan yang ke-6. Jadi teruskan menonton video ini. Soalan dan arahan pertama, baca ayat 137 hingga 139 surah Ali Imran di hadapan guru secara bertajwid. Sama-sama kita bacakan ayat ini. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah, selesai soalan dan arahan yang pertama. Soalan yang kedua, nyatakan maksud potongan ayat berikut. 1. Sunanun. Jadi sunanun ni sunnah. Maksud dia peraturan dengan peraturan dan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, fasiru fil ard. Jadi al-ard ni bumi. Fasiru, maka mengembaralah kamu di muka bumi. Yang ketiga, akibatul mukazzibin. Kesudahan golongan pendusta. Ada kazib di sini. Kazib, menipu ataupun mendusta. Yang keempat, wa mau'izatul lil muttaqin. Jadi lil muttaqin ni bertakwa. Orang yang bertakwa. Mau'izah, pengajaran bagi orang yang bertakwa. Wala tahzanu, dan janganlah kamu berasa lemah. Sini. Okey, wa antumul a'launa. Wa antumul, dan kamu orang yang tertinggi darjatnya. A'launa. Okey, selesai soalan yang kedua. Seterusnya soalan yang ketiga, jelaskan sebab turun ayat 139 surah Ali Imran. Untuk makluman semua, asbabun nuzul, sebab turun ayat ni tidak ditanyakan setakat ini di dalam SPM Pendidikan Islam. Jadi kita buat ataupun kita jawab untuk menjawab latihan bahagian penilaian ini. Ibnu Abbas berkata, ketika para sahabat Nabi Muhammad SAW mengalami kekalahan dalam perang Uhud, lalu Rasulullah SAW berdoa,
Ya Allah, janganlah Engkau biarkan mereka menewaskan kami. Ya Allah, tiada daya melainkan kekuatan-Mu. Ya Allah, tiada lagi akan Seterusnya soalan yang keempat, jelaskan konsep sunnatullah dalam perang Uhud. Konsep sunnatullah adalah bersifat tetap dan kekal, tapi dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti nak dikaitkan dalam perang Uhud, kekalahan dalam perang Uhud yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana Allah ingin memberikan pengajaran. Contohnya, pasukan pemanah yang turun daripada tempatnya setelah melihat harta rampasan perang, bagaimana Rasulullah SAW memberi arahan supaya tetap berada di atas tempat pemanah. Jadi disebabkan itu tentera Islam mengalami kekalahan dalam perang Uhud. Jadi peristiwa itu, kekalahan itu adalah bersifat tetap dan kekal dengan izin daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sebaliknya ada hikmah yang tersembunyi. Okey, selesai soalan keempat. Seterusnya soalan kelima, terangkan peluang isi dan huraian. 2. Kepentingan. Mengkaji dan meneliti sejarah umat terdahulu. Apa kepentingannya? Pertama, dapat mengenal pasti sebab kejayaan umat terdahulu. Isi. Seperti kaum Nabi Yusuf menyimpan bekalan semasa musim menuai atas nasihatnya. Yang kedua, dapat mengetahui sebab kemusnahan umat terdahulu. Tadi sebab kejayaan. Seperti kaum Samud yang dibinasakan kerana bersifat angkuh. Okey, selesai soalan 5. Seterusnya soalan ke-6, terangkan peluang diisi dan huraian. 2. Kesan. Memahami sunnatullah, apa kesannya? Pertama, boleh meyakini setiap yang berlaku dalam kehidupan mengikut ini sisi mengikut ketetapan dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Huraian. Yang kedua, merancang strategi dengan teliti dalam setiap tindakan isi untuk mencapai kejayaan. Huraian. Selesai soalan 6. Seterusnya soalan yang ke-7, terangkan peluang isi dan huraian. 2. Pengajaran. Pengajaran perlu ada pendahuluan kepada pengajaran. Kita hendaklah pendahuluan. Pertama, kita hendaklah meyakini bahawa Allah SWT telah mengatur kehidupan manusia isi bersesuaian dengan peraturan dan ketetapan. Huraian. Kita hendaklah pendahuluan mengkaji dan menyelidiki sejarah umat terdahulu isi agar menjadi pedoman dalam kehidupan. Huraian. Selesai soalan 7. Seterusnya soalan kebat yang pertama. Untuk tajuk ini, ada 2 soalan kebat. Kebat perlu ada isi, huraian lengkap dan kesimpulan. Stimulus semua kejadian di alam ini mengikut cara dan peraturan yang telah ditetapkan oleh Allah. Jadi soalan dia, bagaimanakah anda mengaplikasikan penyataan di atas dalam kehidupan? Okay, bagaimana kita nak aplikasikan penyataan ini dalam hidup kita? Antara cadangan jawapan, kita memberikan kesan daripada keimanan terhadap qada dan qadar. Qada dan qadar ni ada kaitan dengan ketetapan Allah. Keimanan terhadap qada dan qadar perlu ada dalam diri. Isi agar kita reda dengan segala sesuatu yang berlaku. Huraian. Huraian lengkap kesannya, kita akan berusaha untuk menghadapi segala ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta keyakinan,
perkara tersebut telah ditetapkannya. Huraian lengkap. Oleh itu, kita hendaklah meyakini hanya Allah SWT sahaja yang berkuasa menentukan segala perkara, supaya akidah terpelihara. Kesimpulan. Selesai soalan ke-8. Seterusnya soalan terakhir, soalan ke-9, kebat, prediksi, huraian seperti biasa, huraian lengkap dan kesimpulan. Stimulus teori Darwin mengatakan bahawa kejadian makhluk adalah berasal daripada spesies beruk. Soalan bincangkan pernyataan di atas dengan menghubung kaitkannya dengan konsep sunnatullah. Jadi cadangan jawapan, manusia berasal daripada Nabi Adam AS yang telah dijadikan daripada tanah. Okey, manusia berasal daripada Nabi Adam. Yang telah dijadikan daripada tanah seperti mana disebutkan di dalam Al-Quran. Huraian. Ketetapan ini telah ditentukan oleh Allah SWT seterusnya menangkis dakwaan kejadian manusia daripada binatang. Huraian lengkap. Oleh itu, kita hendaklah, itu kesimpulan, meyakini bahawa Allah SWT berkuasa menetapkan segala perkara agar iman terpelihara. Kesimpulan. Okey, selesai soalan ke-9 dan soalan terakhir untuk tajuk memahami sunnatullah. Alhamdulillah, sekadar itu saja pelajar sekalian berkaitan dengan cadangan jawapan bagi tajuk ataupun soalan bagi tajuk yang dinyatakan tadi. Sekian, terima kasih. Semoga berjaya dalam SPM nanti dalam kehidupan dunia akhirat. Terima kasih. Subscribe Yunar Channel. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.